Dr. Faiz. Aish. Dr. Faiz expect tonight kan? Oh. Nanti buat sikit suara. Boleh. Dan saya rasa tentu kan. Macam gaduh. Tu, ini gaduh betul ni. Pinjam. Apa? Buat sikit Abang Budi mesti buat live kan? Lah, mak. Okay. First, Naim. Kenapa Naim tak ada hari ni? Okey. Sering. Tak apalah daripada pihak ni. Okay, so saya sebagai wakil Workplace Statement. First of all nak cakap minta maaf lah sebab Naim tak dapat hadir pada hari ni. Naim sebenarnya pada yang tak tahu, dia last week dia accident. So out of all parts dekat body dia yang injured, saya actually rahang dia. So today dia memang dah ada tahan sakit tau after the accident. And then he continued, dia sendiri nak continue buat some jobs kan. Tapi semalam was the day yang memang benda tu peak lah, kesakitan tu. So kita ambil keputusan bersama untuk rehatkan dia and bagi dia follow up dengan doktor. So saya harap semua orang dapat doakan dia cepat sembuh dan yelah come back stronger lah insyaAllah. Tapi semalam Naim dekat Semalam dia ada kan? Yes, semalam dia ada. So I think because dia he was on medication yang painkiller and all that. So malam tu I got the call yang macam dia dah tak tahan. So I felt that kalau push dia hari ni it's not gonna be good lah, even for live performance kan. So itulah dia. So itu kisah dia. So kita tunggu apa keputusan doktor. So saya harap tak ada apa yang prolong lah. Sebab itu anggota badan yang dia guna untuk cari makan kan. So menyanyi, dia menyanyi. Tapi terima kasih kepada sembilan yang hadir pada hari ini. Terus beri kosongan pada kami. And then thank you to everyone lah. Kuda Hill, Hakim, Rocket Fuel, FMC, Warna Music dan semua yang sokong projek ni. Doktor nasihatkan dia untuk rehat berapa lama tu? We don't have the report yet. Tapi insyaAllah later today or tomorrow lah dapat the full assessment. InsyaAllah. Itu dah. Hil, kenapa lagu Jodoh Lara? Okey, kenapa berjodoh Lara? Sebenarnya banyak juga kan Kim? Banyak juga sebenarnya tajuk lagu ni sebenarnya. Mulaannya apa? Sensitif lah ya, sensitif. lah. Tapi kita tu Tak ada sesuai. so ada beberapa tajuk which is macam salah ataupun apa tadi? Hampa dan sangat hampa. Aduh. So akhir sekali bila kita orang dah dapat satu tajuk which is Lara yang dah ada dalam tajuk tu sendiri. So kita orang keluarlah bersetuju untuk mengeluarkan lagu yang bertajuk Lara. So Lara tu bila dah bertiga ada dalam frame lah. Betul. Lara tu bila bertiga dalam frame. Yang kata tadi macam bila berdua dah sebut kurang lagi untuk lagu ni kan. Kurang yang lagu bila nyanyi berdua sampai nak ada jemput Dia sebenarnya dia ada rasa tu bila buat lagu, saya buat lagu, saya always ada rasa yang macam benda ni betul atau tidak. So itu perasaan saya. So bila buat dua suara tu, saya rasa benda tu dah okey, dah sedap. Tapi bila saya berfikir dengan Naim, saya just rasa macam there's something wrong. So saya tanya pada Naim, how about kalau ada lagi satu penyanyi, what do you think? Lepas tu Naim pun kata macam might be a good idea. So teruslah call budak ni yang tengah pancing udang masa tu. Pukul 12 malam dia datang studio rekod untuk demo. Betapa jitunya dia punya komitmen kerja. Ada aku puji tu, bayar aku. So dia terus datang, dia dengar dan malam itu terus rekod demo dan balik kita orang try buat research macam mana nak kembangkan lagi lagu ini. So waktu first dapat tu Hakim berapa lama ambil masa nak dengar, nak study lagu ni apa semua tu? Agak lama lah sebab bagi saya tak boleh kita dengar satu lagu tu terus kita dapat depth semua dengan melodi. So ambil masa dalam sehari dua hari untuk saya cari jiwa dalam lagu tu. Tapi bila first dengar tu dah sangkut lah kan? Dah sangkut lah.
Jadi bila dah sangkut tu saya terus proceed lah, saya setujulah dengan projek ni. Sebab bagi saya collab dengan Hillshine, Naim Daniel lagi boleh cakap bagus untuk career saya. Ada kelainan, tak adalah saya hanya keluarkan single solo. Sebab saya jarang collab dengan artis selain Amandra untuk Jatuh Bangun. So ini kali kedua saya collab dengan artis lain. Kalau tiba-tiba Hakim Hakim reject, apa Hil punya kalau dia reject, saya block dia. Tak adalah, sebenarnya benda ni semua kita bekerja secara profesional. Yes. Kalau macam Hakim Rusli mungkin tidak boleh, mungkin kita akan kekalkan berdua. Maknanya tak ada rezeki dalam bertiga, tapi kita cuba je lah apa yang boleh. Dan Alhamdulillah, God is great. Tuhan itu dia menyayangi kami dan memberi yakin kepada kami untuk projek ini. Betul? Wow, ayah aku. Kalau kita the idea asal is you dengan Naim. Betul saya. So, macam mana timbul ni the idea tu? Masa lepak ke? Masa tu lah. Masa saya call Naim, bila Naim dah sampai, kita orang dah jam apa semua, dah dapat sedikit lagi structure. And then bila kita orang dengar balik, kita rasa macam ada kekurangan kat situ. So benda tu sebagai producer macam saya, MF apa semua, kita akan rasa macam ada something yang tak cukup, bukannya daripada segi arrangement tapi daripada tu. So teruslah saya bagi cadangan untuk why not kita letak satu lagi penyanyi. Tapi Hakim tak rasa macam aku second chance. Apa dia? Last minute baru panggil. Tak ada. Sebenarnya sebab lagu tu sebenarnya tak tahu structure dia pergi ke mana sebenarnya. Sebab bila saya record, mula-mula saya buat demo tu, saya rasa macam okay, something kurang. Lepas tu datang Naim, saya rasa macam thank you Naim, this is already like macam ni. Tapi bila kita orang duduk sit down, dengar balik demo yang kita record dua orang tu, kita rasa macam apa kurang lagi ni. So there's no orang kata second choice ataupun third choice, because bagi saya diorang ni penyanyi yang sangat hebat. Naim baru saja memenangi anugerah juara lagu masa itu, dan Hakim Rusli juga kita tahu dia punya aura yang tidak dapat ditandingi oleh artis lelaki buat masa sekarang. Hell juga komposer terhandal di Malaysia. Ya, itu dah dia, aura dia tu. Aura dia. Adakah projek ini, kalau kita mendapat tiga-tiga memang nama besar dalam industri, adakah ada satu strategi untuk mempromosikan lagu untuk nampak lagi lebih ke tengah, walaupun lagu tu biasa-biasa je lah kot? Biasa-biasa. Saya tukarkan tawa nanti. Lebih kali. Okay, kalau nak ikutkan lagu ni, tak adalah macam kita nak menggunakan nama ke atau apa ke, because bagi saya bila kita when it come to bekerja itu, kita kena professional. Kita letak tepi kita punya personal career, di mana peminat awak, peminat itu apa semua. Yang paling penting kita menyiapkan satu karya untuk dihadiahkan kepada peminat-peminat kami. So kita tak ada nak fikir yang macam tak apalah lagu ni sendu, nak kena tunggu artis popular saja untuk menyiapkan lagu ini pun tak boleh. So kita orang hanya fikirkan macam that's why kita memberi tawaran. Macam saya memberi tawaran kepada Hakim Rusli dan juga Naim Daniel, dan bila diorang bersetuju, saya rasa itu satu bonus apabila mereka mempunyai pengikut-pengikut yang besar. Okay, dia rasa tak dia lancarkan lagu ni di timing yang betul, saat yang Hakim yang menang dua anugerah yang besar, nama hit tengah orang bercakap-cakap panas gitu. So timing tu kena tak waktu tu? Macam mana teruskan balik tu? Okay, sorry. Okay, timing betul lah. Kalau nak ikutkan timing betul tu, ini semua kalau nak ikutkan lagu ni akan dirilis awal, tapi sebab ada beberapa masalah yang tak dapat dielakkan, so kita orang tolak. Dan sebenarnya rezeki Hakim untuk menang masa tu pun kita orang tak sangka. So benda ni semua, tu macam saya cakap tadi, Tuhan menyayangi kami dan memberi satu jalan yang mudah untuk projek Lara ni berjaya. Adakah lagu ni before Hakim datang, adakah lagu ni was a little bit shorter atau macam mana? Sebab I'm sure bila datang kan ada dia punya stage ni kat macam mana? Mungkin boleh perjelaskan. Okay, kalau nak ikutkan lagu ni sebenarnya kalau macam saya buat demo, dia hanya ada sekerat je. Lepas tu bila Naim datang, dia tambah lagi. So bila Hakim datang, dia tambah lagi.
So semua membuat peranan masing-masing. Sebab saya tak nak bila saya buat lagu saya nak jadi macam pentingkan diri sendiri, macam okay lah, ikutlah feel saya, because diorang adalah penyanyi yang mempunyai feel yang kuat, mempunyai genre ataupun pembawakan muzik yang bagus. Jadi saya rasa bagus untuk mereka sendiri, dan saya rasa jarang-jarang untuk singer-songwriter seperti Naim Daniel ataupun Hakim Rusli membuat part masing-masing dan menjadikan lagu Lara ini satu lagu yang Lengkap lah. lengkap. Ya, melengkap. Yes, thank you. Apa misi awak buat lagu ni? Adakah sebab you guys nakkan trofi vokal terbaik? Aduh, vokal saya pun ke laut kadang-kadang. Taklah. Kita tak ada target macam nak pergi vokal terbaik ke atau apa ke, sebab kita orang masih muda dan kita orang ingin eksperimen banyak sangat benda. Dan bila nak ikutkan macam Hakim dan Naim, saya dalam satu era yang baru di mana kita try create benda yang agak berbeza daripada apa yang kita orang buat sebelum ini. So kita tak ada macam target nak pergi ke mana atau ke mana. Just niat kita orang buat lagu ini untuk dipersembahkan kepada peminat-peminat kita orang yang dah lama mungkin menginginkan kolaborasi kami. Dan bagi saya macam terlalu macam setiap tahun kami akan keluarkan lagu solo. So bagi saya benda ni adalah keunikan lah kan, pembaruan dalam industri. Jadi bagi saya benda yang bagus lah untuk collaboration antara 3 artis ni. So tak adalah kami setiap tahun keluar lagu seorang, so macam bosan lah bagi saya. So bila ada collaboration antara 3 artis ni, kira benda baru, benda yang harus diperlihatkan. Sebenarnya you tak beritahu lagi macam, mungkin bercerita sikit dari segi timeline pembikinan lagu, bila you buat dan stuff like that. And also the lyrics. Okay, lyrics ni special because every part tu lirik dibuat oleh make masing-masing. Itu adalah feel yang mereka ingin sampaikan dalam lagu itu. Setiap part itu, macam saya punya part, saya masukkan apa yang saya rasa, tapi masih lagi dalam guideline yang sama lah. Macam Naim dia ada dia punya, dan kita tak dapat sangka lah Hakim Rusli pun sama, dia akan ada jiwa kepedihan di dalam tu. So semua disalurkan dalam satu lagu, menjadikan lagu itu Lara. Soalan first, Timeline lagu tu Timeline lagu tu sebenarnya saya dah buat lagu itu daripada hujung tahun bulan lepas. Hujung tahun bulan lepas. Hujung tahun lepas. Okey. Dalam Disember. Itulah kita sampai fikir dah. Akhir 2019. Kita orang rekod saya rasa masa tu dekat-dekat bila Naim Daniel bulan 2. Lepas Menang AJL. Ya. So adakah sebab lambat tu ada disebabkan pandemik jugalah kiranya? Betul. Salah Salah satu sebab. Itu adalah semua sebab sebenarnya kita semua lambat sebenarnya. Masing-masing ada cerita kekecewaan ke dalam percintaan? Itu saya rasa Hakim Rusli ada kecewa. Percintaan tak adalah saya Awak kecewa kerana apa? lirik lagu ni. Bagi saya lagu ni adalah menunjukkan individu tu sedih. Jadi Hil ada cerita sedih dia, Naim ada cerita sedih saya ada cerita saya tersendiri. So saya tulis apa yang saya suka, dan tapi kita kena tanya bos dulu lah. Tak ada bos lah. Kira kepala lagu lah. Jadi kalau tak saya Akan pada rasa sebenarnya benda kisah benar lah. dia taklah rasa kisah benar ke apa. Cuma bila kita dalam perbincangan lagu ni, kita kena menjiwai satu lagu tu. So contohnya kalau lagu ni bertemakan macam Lara, so kita orang kena adapt dan merasai perasaan itu sendiri. dan boleh relate lah, banyak benda lah. Boleh relate, kadang-kadang cerita kawan-kawan Kadang ataupun macam saya sedih macam udang tak dapat udang. Boleh relate benda tu. Kita boleh relate. 3 cerita dalam lagu ni. Mungkin waktu keluar ni, lepas tu kan baru ni Naim keluar purnama kan. Betul. Tak clash ke benda tu? Sebenarnya tak ada clash pun, sebab ini adalah projek bertiga dan kita orang tidak menyekat mana-mana projek solo, because kalau nak ikutkan plan asal kita orang memang penyanyi solo.
dan di mana projek-projek masing-masing boleh diteruskan. Tapi lagu ini pun tetap adalah satu bonus antara gabungan kami bertiga untuk mereka di luar sana. Ya. Okay, adakah lagi kesenambungan for example-nya 3 suara? Kesinambungan. Mungkin kalau orang Siapa Jack dan siapa awak, itu soalan itu saya rasa awak tentukan. Tak adalah macam ramai kan kita dapat feedback macam akhirnya selepas berapa lama ada lagu yang 3 suara mewakili lelaki pula. Itulah yang bestnya. Dan orang dapat relate macam ada juga komen-komen yang mengatakan lagu ini adalah lagu balas perasaan lelaki terhadap beribu sesalan. Tapi sebenarnya kita tak terfikir pun benda tu. Tapi bila orang kaitkan benda tu, dan saya rasa saya ambil benda tu sebagai satu yang positif, sebab lagu Beribu Sesalan itu adalah antara lagu kegemaran saya, bukan kegemaran saya saja, kegemaran satu Malaysia. Jadi apabila lagu Lara ni keluar, alhamdulillah, bila orang dapat terima. Tapi kan bila Apa dia? Ni Jacqueline. Jacqueline. Dia paling tinggi. Jadi kan bila dah lengkap 3 orang kan, 3 suara kan, dan orang dah record apa benda semua, pernah tak timbul thoughts yang orang akan cakap this is going to be, orang cakap apa, compare dengan 3 suara Beribu Sesalan itu? Macam saya cakap tadi, compare tu memang akan ada. Tapi kalau nak ikutkan, nak compare dengan Beribu Sesalan sahaja, itu tidak ada. Because lagu trio ni bukan Beribu Sesalan sahaja. Kita ada sebelum ni penyanyi-penyanyi rock pun pernah buat duet yang secara trio. Ada banyak lagi yang pernah buat duet secara trio. Tapi itulah, macam saya cakap tadi, apa-apa pun saya ambil, take it as a compliment kalau orang samakan lagu itu dengan lagu Beribu Sesalan atau apa, because ianya adalah satu masterpiece yang sangat besar. Ya. Okay, lepas ni Trio Lara akan ada next project. InsyaAllah, kalau anda semua mendoakan kami, dan Ada next lah. insyaAllah Episod 2. Episod 2. Dah Lara senyum pula lepas ni. sebab 3 suara dia ada 2 lagu. Mungkin kita keluar EP. Kita tanya pasal, sebab you all tahun ni pun it's a roller coaster for everyone kan. Untuk you all sendiri sebagai seorang anak muzik, sebagai seorang penyanyi, sure ada ups and downs and everything. Betul. So maybe korang berdua boleh sum upkan lah perjalanan career daripada tahun ni daripada Januari sampai Tahun 2019 ke tahun ni? tahun ni. Okey, untuk tahun ni saya rasa bukan artis saja, tapi kita semua dalam satu industri, satu tim ini merasai benda yang sama. Dan tidak dapat disangkal banyak benda yang sebenarnya macam mana nak cakap sebab benda ni dia melibatkan semua pihak, bukan saja penyanyi kan. Bukan saja penyanyi. So kita orang hanya mampu berdoa je, dan alhamdulillah kita masih lagi boleh bekerja walaupun ada beberapa perkara yang harus kita faham daripada segi rules yang telah disediakan. Jadi kita kena bekerja macam tu je lah. Nak tak nak kita kena survive dan teruskan dan keep moving forward untuk benda ni. Hakim sendiri lah, ABP baru AME baru lepas kan. So it's quite a big deal for you kan. So apa? Saya rasa sangat happy sebab kira tahun kebangkitan saya balik lah. Selepas saya pernah Kebangkitan balik. Bila masa kau tak bangkitnya? Kan aku pernah kena bash dulu. So kira tahun tak ada lah. Peluang kedua untuk saya lah. Jadi saya happy lah. Dan benda-benda award ni semua adalah satu penghargaan lah untuk anak muda, untuk seniman Malaysia ni. Jadi saya rasa benda ni bagus lah. Dan saya sangat happy untuk Alhamdulillah. Orang-orang boleh terima saya balik. Apa satu perkataan yang you pegang untuk, you know, I mean resipi lah, macam baru saya baca macam selalu tak tinggal solat. So apa perkataan ataupun yang you selalu hold Jadi pegangan Hakim. Bagi saya dalam apa jua bidang, tak kisahlah seorang penyanyi ke, peniaga ke, bagi saya niat tu ada paling penting. Niat di dalam industri tu. Nak jadi famous ke, nak hasilkan lagu yang biasa ke, lagu yang berkualiti ke,
So depends kepada dia sendiri lah, macam mana nak bawa jalan kita, macam mana nak bawa muzik kita. So kena pandai memilih lagu, kena pandai nak sustainkan diri, sebab kita sekarang ni ramai artis baru datang kan. So macam mana kita nak sustain, macam mana kita nak keep ada membuat semahal setiap tahun, orang still dengar lagu kita. So diri sendiri kena pandai dengan team, kena ada team kita. Okay, mungkin boleh komenkan sikit tak bila Tok T cakap nak berduet dengan Hakim? Wow. Dalam satu interview Sina ke? Bila baru-baru ni? Studio aku free tau. So, mungkin boleh komenkan sikit? Saya Tok T, saya okey saja. Sebab saya ni sejenis orang yang tak banyak orang cakap apa? Tak banyak apa ya? Apa banyak dia? songe. Tak Saya banyak jenis songe. ikut je. Saya tak banyak yang macam nak komplain ini tak ada. Saya jenis yang simple. Kalau saya suka, kalau saya rasa benda tu betul, tak ada masalah, saya on je. Jadi kalau masalah Tok T nak berduet tu, saya memang 100% on. Okey semua? Okey. Okey. Terima kasih.